A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim. Wa tub 'alaina ya maulana fansurna 'alaihim ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala di atas kesempatan yang ada pada malam ini. Kita dapat sama-sama berada di dalam forum Perdana Hal Ehwal Islam yang diadakan sempena dengan sambutan Hari Keluarga Masjid Al-Mursyid Goreng Pahu ini buat julung kalina di hujung tahun 2020. Alhamdulillah. Dan pada malam ini juga kita nak ucapkan jutaan terima kasih banyak dan tahniah kepada pihak Jawatankuasa Masjid Al-Mursyid di atas kerjaan menganjurkan sambutan Hari Keluarga ini yang saya fikir adalah julung kali diadakan, dan kita doakan agar ramai-ramai yang hadir ini membawa keberkatan dan kerahmatan yang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada malam ini kita akan membincangkan tajuk forum kita ini ialah yang bertajuk Keluarga Sakinah daripada daripada dunia membawa ke syurga. Ini tajuk kita pada malam ini. Jadi sebelum kita memulakan bual bicara kita pada malam ini, izinkan saya lah untuk memperkenalkanlah 3 persen panel yang saya fikir tak perlu diperkenalkan lagi lah. Cuma nak lebih berkenalan lebih lanjut nanti ini, kita nak kenal jugalah, menjadi adab kita lah. Sebelum kita nak bercakap, kita nak kenalkan dululah panel-panel yang ada pada malam ini. Di sebelah kiri saya itu tak lain dan tak bukan adalah Al-Fadil Tuan Haji Muhammad Nazim bin Muhammad Nur, Ketua Bawah Eksekutif Majlis Agama Islam, dan ada Istirahat Prisma Ips yang mana leceh lah kalau orang boleh tak kenal Ustaz Muhammad Nazim ni. Hantar muka-muka yang the first person yang sampai di kala kita semua ditimpa bencana dan musibah. Dan di sebelah Ustaz Nazim dan tak lain dan tak bukan ialah Al-Fadil Ustaz Syed Abu Bakar Jamululai, merupakan pengurusi Jawatankuasa Masjid Al-Mursyid, juga merangkap ahli Jawatankuasa Fatwa bagi negeri Perlis. Dan di sebelah Ustaz Syed Abu Bakar, dan juga tidak asing lagi bagi negeri Perlis walaupun baru dihantar ke negeri Perlis ni bulan 9 bulan 10 tu bulan 2, masih awal lagi lah. Itulah Ustaz Abdul Basir Mahdi. Beliau merupakan timbalan Ketua Penolong Pengarah bahagian pentadbiran Undang-Undang Syariah Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Perlis. Jadi ini mungkin kali pertama Ustaz sampai di Masjid Al-Mursyid ni. Baik. Jadi program pada malam ini dianjurkan oleh Masjid Al-Mursyid dengan kerjasama Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Perlis JAIPS, dan juga dengan kerjasama Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Negeri Perlis MAIB. Jadi sebagai pembuka tirai bicara kita pada malam ini, kita nak bertanya kepada panel kita yang pertama, iaitu Al-Fadil Ustaz Muhammad Nazim bin Muhammad Nur. Ustaz Azim, sebagai pembuka tirai kita, tajuk kita pada malam ini ialah Keluarga Sakinah dari dunia membawa kepada syurga. Duk kira nak pergi ke syurga ni, terlupa dari dunia membawa kepada syurga. Jadi Ustaz, apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan keluarga sakinah? Adakah nak kena kahwin dengan sakinah tu baru dianggap sebagai keluarga sakinah? Kan? Kinah mana? Kinah yang bagaimana? Dan jadi minta tolong Ustaz huraikan dalam beberapa minit ini, tolong Ustaz huraikan tentang makna keluarga sakinah sebagai pembuka tirai. Ustaz, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, thumma amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nampak amai tapi jawab salam slow. Boleh kuat sikit? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bawa semangat sikit. Al-Fadil Ustaz Faidi selaku moderator kita pada malam ini. Sebenarnya Ustaz Faidi ni kita bagi mic dekat dia terus ceramah pun boleh doktor, tapi dah kebetulan depa dah panggil malam ni, jadi depa bagilah peluang sedikit untuk saya bersama-sama dengan tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Ustaz Faidi ni pun promote sikit lah. Ustaz Faidi ni sebulan sekali difahamkan mai ke masjid tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Saya ingat dia pun tak boleh nak menolak apabila Ustaz Syafiq ni dia taruh kuat, dia minta supaya mai, jadi depa ni pun mai. Saya dengan saya pun diheret mai pada malam ni. Tahniah sahabat saya panel gandingan Al-Fadil Tuan Haji Syed Abu Bakar Jamalul Lail selaku pengurusi Jawatan Kuasa Karya
Masjid Al-Mursyid, Pauh Guring. Guring dulu baru Pauh ke Pauh dulu baru Guring? Guring dulu baru Pauh, no? Guring Pauh. Saya diingatkan Pauh Guring. Guring Pauh. Oh. Orang Abi macam itulah. Tu Imam Kasim dengan Kasim Tu Imam, dia sama. Yang juga merupakan ahli jawatan kuasa fatwa negeri Perlis. Banyaklah ahli jawatan kuasa pengawasan pengajaran agama Islam negeri Perlis. Apa lagi? Ahli jawatan kuasa tarbiyah, macam-macam. Banyak jawatan kuasa Ustaz Said ni. Al-Fadil Ustaz Bashir selaku Timbalan Ketua Penolong Pengarah di Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Perlis. Yang saya muliakan barisan kepimpinan jawatan kuasa karya masjid, tuan-tuan imam, para pegawai masjid, ahli-ahli jawatan kuasa masjid, sahabat saya ni meja bakar kita ni selaku penolong nazir, tuan-tuan doktor daripada apa ni daripada kesihatan, tuan-tuan dan puan-puan, para jamaah, ibu-ibu, bapa-bapa, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Saya nak mai ke masjid tuan-tuan tadi, saya keluar daripada rumah saya ni jam. Duduk di Abi tu. Saya keluar ni jam. Awak amai sangat malam ni. Ke depa nak pergi forum? Rupanya jam depa nak pergi ke Tasuh Lake Resort. Tak apa. Maksudnya ramai orang datang pada malam ni tahniah. Tadi kami pun mayam di luar punya ramai orang mai ke masjid tuan-tuan dan puan sekalian. Pun begitu saya jemput tuan-tuan dan puan-puan sekalian yang berada di luar. Marilah sama-sama kita masuk sebab saya nampak dalam ni ada ruang lagi insya-Allah dalam pencarakan kita. Kita masih lagi ada ruang untuk bersama-sama pada malam ini. Tuan-tuan dan puan sekalian, dia nak jadi keluarga ni kena lebih daripada seorang baru jadi keluarga. Kalau seorang laki-laki, seorang perempuan, dia tak jadi keluarga lagi. Dia jadi anak dara ataupun anak teruna. Ataupun tak kiralah anak dara Andartu ke Andalusia ke. Maksudnya dia mesti berkahwin. Barulah disebutkan dengan keluarga. Maknanya ada ikatan usrah, ada ikatan yang mengikat di antara laki-laki dan perempuan menjadi keluarga. Itu asas dia. Nak sebut keluarga ni, dia mesti berkahwin. Barulah dia jadi keluarga. Dalam Islam, nak jadi keluarga dia kena ada laki-laki, ada perempuan yang berkahwin dengan ikatan perkahwinan yang sah. Tak pasal dia cerita lah pasal syarat-syarat rukun-rukun perkahwinan tu cerita lain. Tapi nak sebut ianya akan menjadi keluarga apabila ada lelaki dan perempuan yang diikat dengan aqdun nikah ataupun uqdatan nikah, yang diikat perkahwinan dengan ataupun ikatan perkahwinan nikah di antara laki-laki dan perempuan menjadi keluarga. Allah Subhanahu wa taala telah disebutkan dalam Al-Quran tentang bagaimana Allah menciptakan. Ni cerita, walaupun asas cerita ini kata Imam Al-Qurtubi daripada surah An-Nisa ini yang menceritakan tentang bagaimana Allah SWT telah memerintahkan manusia, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha. Allah sebut sehingga hujung dah. Allah sebut dalam ayat ini, Allah kata, wahai manusia, bertakwalah kamu semua kepada Tuhan kamu, alladzi khalaqakum, yang mana Tuhan itu telah menciptakan kamu, min nafsin wahidah, daripada jiwa yang satu. Daripada siapa? Kita semua ni daripada siapa? Macam yang mulia Tuan Said Abu Bakar Jamalullah ni, dia keturunan Nabi. Kami pun keturunan Nabi juga Ustaz, keturunan Nabi Adam alaihissalam. Kita semua ni keturunan baginda Nabi Allah Adam alaihissalam, min nafsin wahidah, daripada jiwa yang satu itu. Tuan-tuan dan puan sekalian, wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Kata Imam Al-Qurtubi, daripada satu jiwa yang satu Nabi Adam alaihissalam, Allah telah ciptakan pasangan hidupnya, iaitu Hawa. Bukan Hawa. Hawa tu bahasa kita, ataupun Hawa bahasa Perlis. Nama apa? Nama Tok Hawa. Tapi yang tepat asalnya Hawa. Jangan sebut Hawa. Hawa, ha waw alif hamzah, namanya Hawa. Walaupun adalah perbezaan perbincangan tentang namanya, kata tak apalah, itu kita tolak ke tepi. Tapi nak sebutnya daripada Nabi Adam alaihissalam, Allah takdir min dhila'in Adam, daripada tulang rusuk Adam adanya Hawa, isterinya. Wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa, daripada dua orang semangga ni, daripada Nabi Adam semangga,
Hawa semangga, Hawa bukan Nabi ya. Daripada pasangannya Hawa itu, wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Maka membiaklah daripada kalangan rijalan katsiran wa nisaa, laki-laki yang banyak dan juga wanita yang banyak. Artinya kita ni dia daripada keturunan Nabi Adam dan juga Hawa, lahir dan jadilah kita. Allah telah ciptakan manusia sedemikian. Allah menceritakan dalam Al-Quran juga, tuan-tuan dan puan sekalian, dalam surah Rum, Allah ceritakan tentang tujuan daripada perkahwinan itu. Tadi saya sebut keluarga dia mesti kahwin. Dalam Islam keluarga dia kena kahwin. Nah, bila kahwin Allah bagi tahu pula tentang tujuan kahwin itu. Allah kata, auzubillahi minasyaitonirrajim, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Allah kata, dan daripada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala adalah apabila Allah menciptakan kepada kamu azwaja, pasangan hidup kamu. Laki-laki ada perempuan sebagai pasangan hidup dia. Perempuan ada laki-laki sebagai pasangan hidup dia. Kalau laki dengan laki ni bukan pasangan hidup. Kalau perempuan sebaliknya, perempuan dengan perempuan bukan pasangan hidup. Yang tu bukan pasangan hidup, tu orang panggil pasang. Tahu pasang? Orang Abi kita pasang. Maksudnya tak boleh, dia tak boleh. Positif dengan positif, dia tak boleh. Dia kena lelaki dan perempuan, male dan juga female. Orang putih kata. Okey. Allah kata, litaskunu ilaiha, untuk kamu tinggal dengan dia. Taskunu, kamu tinggal ni, tuan-tuan dan puan sekalian, dia ambil daripada perkataan sakana. Sakana ni maksudnya duduk tetap, tathbit, sabata, duduk tetap. Ni Ustaz Said ni dia tera bahasa Arab, kharij Urdun, dia keluaran daripada Jordan. Saya ni tak apa nak arti sangat, tak apalah, kita sembang-sembang. Litaskunu ni perkataan hidup ataupun tinggal ni, tuan-tuan dan puan sekalian, dia bawa juga makna kepada tathbit, sabata, tetap. Nah, sakana, untuk tinggal tetap. Tinggal tetap itu juga daripada perkataan sakana itu orang sebut dengan sakinah. Sakinah iaitu tenang, keluarga tenang. Tajuk kita ni keluarga sakinah, keluarga tenang. Kami ni kalau bab sakinah ni, tuan-tuan dan puan sekalian, dok teringat makan lah. Pasal selalu kalau sebut sakinah ni makan, tak apalah. Nak bab kita keluarga yang tenang ini. Keluarga yang tenang, yang daripada dunia nak menuju kepada akhirat. Litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Bila dah kita tinggal dengan dia, daripada duduk tetap itu ditimbul perasaan tenang, sebab duduk sama-sama duduk, susah sama susah, senang sama senang. Tuan-tuan dan puan sekalian, Allah kata wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Kemudian Allah telah menjadikan di antara kamu dengan dua perasaan, mawaddah dan juga rahmah. Iaitu perasaan kasih sayang dan juga kesian belas. Kata Imam Al-Qurtubi, dia kata mawaddah di sini artinya adalah apa? Adalah perasaan kita sayang kepada pasangan hidup kita. Kita sayang dekat dia, dia tak mau kalau boleh nak bagi benda-benda yang baik-baik kepada pasangan hidup kita. Itu tujuan daripada kita berkahwin. Yang kedua, rahmah. Daripada kesian, daripada sayang tadi, tuan-tuan dan puan sekalian, Allah nak timbulkan satu lagi perasaan, iaitu perasaan rahmah. Perasaan kesian belas, kesian tengok isteri, kesian tengok suami. Suami balik daripada kerja, tengok kesian kepada suami. Kalau suami balik rumah, balik pula dah, balik buat apa tak tahu. Itu masalah. Sama juga kalau dia balik rumah, Allah, dia pula, dia lagi. Ini masalah, tuan-tuan dan puan sekalian. Sebab perkahwinan dia mesti bawa tiga benda ni. Tenang, dia bawa yang kedua kasih sayang, dan yang ketiga dia bawa dengan perasaan kesian belas, ihsan. Barulah dia membentuk ni ketenangan dalam kehidupan kita, dan akhirnya dia boleh bukan sekadar dapat ketenangan di dunia, tapi insya-Allah dapat ketenangan di hari akhirat kelak, tuan-tuan dan puan sekalian. Yang masalah kita ni, tuan-tuan, masa sebelum kahwin ni nak tunjuk punya bagus, nak tunjuk punya tenang. Pi rumah pak bakal pak mentua tu tanya, assalamualaikum pak cik, apa khabar? Pi pukul 10 tanya, Zuhur pukul berapa pak cik? Pukul 10 pagi tanya Zuhur lah. Nak abang kata bagus.
Pakcik tu pun pandai. Dia cara dia kata, besar jadi tu imam. Besar juga. Selalu duduk baca ayat apa kalau sembahyang lohak ni? Dia kata selalu tak baca apa main lohak. Tak baca apa. Dah ada masa sembahyang lepas qiyam tu baca apa? Tak baca apa, depa sengak main lohak ni. Pula dah yang tu jahat dengan sihir saja. Janganlah tunjuk cerdik. Janganlah tunjuk soleh sebelum kahwin. Lepas kahwin, cerita lain. Tuan-tuan dan puan sekalian. Jadi itulah sebuah sedikit kalau kita boleh sebutkan tentang bagaimana keluarga sakinah itu adalah keluarga yang hidupnya itu adalah dengan diasaskan tauhid yang jelas, takwanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan diiringi dengan 3 benda, iaitu tenang, di situ adanya kasih sayang, dan di situ adanya kasih belas. Insya-Allah itulah dia keluarga sakinah, wallahu alam. Cukup jelas bagi kita semua tentang makna keluarga sakinah. Yang mungkin selama ni duk dengar nama sakinah ni rupa-rupanya tenang. Selain kan, selain kita tangan nak makan bila dengar nama sakinah ni, kita berpandang maknanya mahu kepada ketenangan. Dan sama juga pada malam ni kita tenang bila melihat ramai orang main ke masjid pada hari ni, bermula daripada awal pagi tadi, ada yang demam darah, ada yang main takraw dan sebagainya, sehinggalah ke malam ini pakak-pakak melangkah main ke masjid dengan penuh dengan ketenangan. Cuma kita nak puji sikitlah orang di pohon ni, Ustaz. Depa termasuk Ustaz juga, Allah tak buang-buang face mask tu. Allahu Akbar, punya khusyuk mendengar kita punya pendahuluan intro yang dibawakan oleh Ustaz Azir. Baik, kita nak aju kepada panel kita yang kedua, Ustaz Syed Abu Bakar. Ustaz Syed, tadi Ustaz Azir menyebutkan tentang sakinah, ketenangan, mawaddah dan juga rahmah. 3 elemen ini penting di dalam nak membina keluarga yang bahagia. Jadi Ustaz, kata Nabi SAW, khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Kata Nabi SAW, sebaik kalian adalah yang paling baik dengan isteri dan ahli keluarga. Dan kata Nabi, dia adalah yang paling baik di kalangan isteri dan ahli keluarga. Jadi sebagai kita nak bawa 3 elemen ini, Ustaz, apakah di sana ada sunnah-sunnah Nabi SAW? Adapun bagaimanakah cara Nabi nak membina keluarga yang sakinah, mawadah dan rahmah, Ustaz? Jadi tak tolong Ustaz kongsikan kepada kita bagaimana sunnah-sunnah Nabi dalam nak membina keluarga yang sakinah. Silakan Ustaz. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Yang saya hormati Tuan Moderator, sahabat panel, CEO Maib, Ustaz Mak Nazim, Ustaz Abdul Bashir, Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, pada malam hai tak boleh tak apa saya okey kau tu dapat mak kau kat dia kena pukul salah satu kot. Okey, alhamdulillah kita dapat berhimpun pada malam ni dengan orang kata apa, nampak cerah macam ni kan. Saya sebenarnya bukan nak cakap sangat, sebab orang kata apa, comel panggil ni, patut 2 orang aja. Tuan rumah ni dia nak mendengar, tapi tuan rumah pun kena cakap juga. Tak apalah, kita kongsilah sikit banyak, kita sembang-sembang. Dia kata selama orang kata apa, kita saya ambil alih sebagai pengurusi ni kali pertama bercakap Masya-Allah. Selalu duduk cakap dalam bilik mesyuarat aja. Hari ni baru boleh berjumpa, kita bercakap, insya-Allah lah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Pertama sekali bila kita sebut tentang keluarga dan kita sebut pula tentang sunnah Nabi kenaan dengan keluarga, Ustaz Faidhi ada sebut tentang hadis khairukum khairukum li ahli. Hadis tersebut dia ada cerita di sebalik dia. Pada zaman Nabi SAW, orang perempuan ni dia memang mengadu dekat Nabi. Dia memang mengadu masalah suami dia. Kita nak sembang lah, kita tak mau ilmiah sangat, tak syok. Sebab dia kuliah keluarga ni jadi macam motivasi.
Betul? Okey. Dia apa, orang perempuan ni pada zaman Nabi, dia pergi jumpa Nabi SAW. Dia mengadu tentang perangai suami-suami dia. Ada hak jenis baluk kok tahu tak mau buat kerja. Bukan zaman Nabi lah tu, zaman ni. Contoh. Kalau nak pergi contoh zaman Nabi ni dah tak ada dah. Ada hak jenis duduk saja. Ada yang pukul 10 baru bangkit. Ada macam-macam. Ada yang perongai. Ada yang naik kaki tangan. Macam-macam. Dia pergi mengadu dekat Nabi SAW. Nabi sebut cara terjemahannya, sembahyang dan solat ni tak cukup. Kamu kena baik kepada ahli keluarga kamu. Sebab tu kalau khairukum li ahli, sebaik-baik kamu adalah orang yang paling baik kepada ahli keluarga dia. Dan aku adalah orang yang paling baik kepada ahli keluarga aku. Maksudnya kadang-kadang orang ni, dia dengan orang, dia cukup hemah, cukup baiknya. Dia layan tetamu tu habis. Tapi dengan isteri pantang sikit, kau jegi mata lah. Lambat sikit bertempik. Dan benda ni realiti. Bila kita sebut pasal keluarga, kita akan menceritakan tentang kehidupan yang berlaku depan mata kita. Kalau tak berlaku dekat kita, berlaku dekat anak menantu kita. Jadi kita akan nampak benda tu. Sebab tu Nabi pesan, benda ni dah berlaku dah dulu. Sebab tu Nabi pesan, khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu, macam mana hak yang cerita Nabi ni baik dengan Aisyah ni? Ataupun Nabi baik dengan isteri-isteri dia? Atau isteri yang berumur sikit? Saudah bintu Zam'ah. Nabi baik semua. Sebagai contoh, saya nak satu cerita. Macam mana pada satu malam Nabi SAW, dia bermalam di Hujratul Aisyah, di bilik Aisyah. Dipanggil hujrah ni sebab dia bersama satu bilik. Situlah tempat tidur, situlah nak baca buku, situlah apa contoh lah. Dia tak ada macam kita ni. Bilik tetamu nombor 2, bilik tetamu anak, dapur basah, dapur kering, kan? Betul tak? Lepas tu dia ada bilik pula tempat tengok TV asing, tempat huduk asing. Kemahal lah kita tu. Nabi ni dia ada hujrah. Setiap Nabi pernah menghimpunkan 9 orang isteri. Semuanya 11. Tapi dalam satu masa yang sama 9 orang isteri. Setiap isteri dia ada hujrah dia. Dia ada bilik-bilik dia yang kita kata agak luas dan yang sesuai pada zaman tu. Jadi pada malam tu, malam Nabi bermalam bersama Aisyah. Nabi duduk, Aisyah dah tidur lah. Nabi dia terjaga. Dia tarik, dalam hadis sebut, dia tarik selimut dia, Ruwaidah. Dia tarik pelan-pelan. Dia tak mau bagi Aisyah jaga pada tidur. Dia tarik pelan-pelan, dia bangun pelan-pelan, dia angkat tangan Aisyah, dia letak pelan-pelan. Dia tak mau bagi Aisyah sedap. Tapi Aisyah tak tidur, buat tidur. Lepas tu dia pun keluar. Dia keluar, dia hilang. Dia pergi satu tempat. Aisyah tengok Nabi tak ada. Dia masyak dalam hati dia, Nabi ni mesti keluar, ni mesti dia pergi apa ni, bilik isteri lain ni. Dia pun keluar, dia pakai dia punya tudung, dia keluar. Dia pergi Nabi. Itu dia nampak Nabi jauh duduk dekat bakit. Nabi duduk dekat bakit tu. Bakit ni, siapa yang pernah pergi Madinah, dengan rumah Nabi, tempat makam Nabi tu dengan bakit lebih kurang 50 meter je. Dari sini kita kata pergi belakang Bank Rakyat tu. Daripada bilik apa ni, rumah Nabi dengan bakit, dengan perkuburan di Madinah. Dia pergi di bakit. Bila Nabi sampai di bakit, Aisyah ikut dari belakang ni. Ikut. Aisyah duduk jauh. Aisyah tak mau bagi Nabi nampak dia. Nabi duduk berdoa di bakit. Lepas Nabi berdoa di bakit, Nabi beralih. Nabi nampak macam Saudah, nampak macam orang kata apa, kelibat. Nabi pun jalan, laju. Aisyah pun jalan laju. Aisyah nak pergi dia sampai bilik dulu. Lepas tu Ahdar ni macam mana nak terjemah? Ahdar ni jogging. Dia lari, tapi dia tak macam lari sangat. Roket lari. Ahdar ni dia lari laju sikit. Lepas tu kemudian dah Aisyah jogging, lari laju sikit tu, Nabi pun lari laju sikit. Nabi nak tengok siapa dia. Last kali Aisyah tengok Nabi pun dah lari laju, dia pecut terus. Nabi pun pecut.
Sampai di bilik Aisyah sampai dulu lah. Aisyah tidur. Nabi kata, "Ya Aisyah." Dia sengak, dia diam, dia buat tidur. "Ya Aisyah." 3 kali. Nabi kata, dada duk berombak aku tu, tak ada buat tidur lah. Lebih kurang macam tu lah. Kan? Dada tu duk, penat lari. Kan? Lepas tu, nak cerita macam mana Nabi tu baik dengan isteri tu. Lepas tu, bila dah Nabi, Aisyah pun jaga, Nabi ni tahu Aisyah mesti syak apa-apa. Dan Aisyah tu terang dengan Nabi. Kata dia takut Nabi pergi tempat lain lepas semua. Lepas tu Nabi pun cakap elok-elok dengan dia. Lepas tu Nabi cerita macam mana dia boleh keluar. Jibril mai habaq dekat Nabi, suruh pergi doa dekat ahli Baqi'. So Nabi keluar pergi doa. Nabi mau cerita kat dia, tapi tuan-tuan tu Nabi, tuan-tuan, kalau kita katalah kita ada isteri 4 orang, bayang pergilah walaupun tak berani. Bayang pergi. Kan? Kita ada isteri 4 orang. 4 orang ni, kita nak layan 4 orang ingat senang. Betul? Betul? Sebab tu jangan ada menikah banyak. Betul dalam belakang-belakang. Oh, sokong. Kalau kita ada 4 orang, hak seorang ni duk buat, pantang kita keluar pergi menayak, duk buat gagau, merata duk cari. Nak pergi mana, ambil kunci pintu apa semua, sembunyi kunci kereta. Awak bunyi macam kereta? Takut abang pergi rumah lain. Jangan nak buat lagu ni. Hang syok aku, hang duk ragu kat aku pelik-pelik. Malam ni aku tak mau tidur dengan hang, aku nak tidur dengan lain. Sebulan tak mau tidur. Hak tu panggil kita. Betul tak? Nabi ni, isteri dia syok dekat dia. Tapi Nabi, isteri dia syok dekat dia. Sebab apa? Hub. Sebab cinta. Sebab sayang. Sebab cemburu yang dibenarkan. Cemburu macam tu dibenarkan. Cemburu macam mana yang tak dibenarkan? Cemburu yang tak dibenarkan, cemburu yang hadir dengan perbuatan dan tindakan hasad dengki. Kita buat sesuatu benda, kita jealous, kita buat satu benda. Hak pertama, isteri dia tak boleh, setengah orang ni dia cakap tak betul, tuan-tuan. Dia duk kata isteri tua, isteri muda. Betul tak? Hak nombor 1 tu isteri tua, hak nombor 2 isteri muda. Bila menikah nombor 3, hak nombor 3 jadi muda. Masalahnya bila dah pakat mumuk tua-tua, hak yang muda tu duk pasal muda sampai ke sudah. Padahal tua dah. Kan? Dia kena habaq nombor 1, nombor 2, nombor 3. Jangan duk kata isteri tua, isteri muda. Macam contoh saya tadi, kalau yang isteri yang nombor 1 dengan nombor 2, bila sebut macam tu, Aisyah ni dia rasa dia cemburu. Selagi tu cemburu tu tidak ada tindakan hasad. Buat suatu benda ke, buat sakit lah, buat teruk lah hari ni, nak pergi hospital sebab apa? Tak mau pergi malam tu. Malam tu nak bagi apa ni, nak ambil kat dia 2 malam, dia buat sakit lah. Macam tu ada tindakan macam tu yang tak dibenarkan. Selagi itu tak ada tindakan seperti itu, sekadar kita ni orang kata apa, perasaan hati. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah Ta'ala ni dia tak bagi bebanan untuk kita tanggung kalau kita tak mampu tanggung. Takat yang kita mampu tanggung aja. Jadi macam itulah baiknya Nabi SAW dengan isteri-isteri dia. Banyak lagi lah riwayat di antara sunnah-sunnah Nabi ni. Nabi bersabar dengan para isteri. Ada riwayat disebut isteri minta nafkah lebih, Nabi duduk dalam satu bilik, duduk merenung. Lepas tu Nabi fikir, Nabi tak mau jumpa orang. Lepas tu Umar masuk, Abu Bakar masuk. Nabi kata, isteri saya, aku nak nafkah yang lebih daripada apa yang aku mampu. Jadi Nabi sabar. Nabi adil. Benda-benda yang kita cuba ambil ciri-ciri ni. Azan ke? Bagi lalu azan Ustaz. Bunyi awal no? Okey. Benda-benda yang kita ambil contoh ciri-ciri ni, contoh sebagai kita sebut tadi tentang apa ni, baiknya kita dengan ahli keluarga, kemudian sifat adil Nabi SAW, semua tu benda tu memupuk orang kata apa, kasih sayang di antara suami dan isteri dalam keluarga tersebut. Macam mana Nabi SAW adil. Nabi ni dia bermalam, dia akan gilik dia cukup semua. Hatta dia pergi musafir, dia balik, dia akan ikut gilik balik. Sehinggalah Saudah bin Zam'ah, dia kata malam aku ni tak apalah, dia bagi ke Aisyah. Sebab dia Nabi, dia Saudah ni dia berumur dah.
Dan dia tahu kata Nabi ni suka kat Aisyah. Bukan tak suka dekat Saudah ni. Dia suka dengan hak muda, tak sama dengan suka dengan hak yang berumur dah. Dan Saudah pun bukan mau apa dah. Nak bagi ada suami saja. Jadi Saudah pun orang kata gugurkan gilang dia bagi dekat Aisyah. Jadi Aisyah dapat 2 malam lah. Dan benda tu berterusan. Tapi adilnya Nabi ni, Nabi tak pernah mendahului, tak pernah. Sehingga kan Nabi bila kita sebut tentang bila seorang wanita bila mai haid, selalunya suami ni dia akan buat taati je. Selalunya jadi macam tu lah. Nabi SAW, Aisyah cerita, dia ketika mana dia mai haid, dia minum air. Fa'awaitu. Dan Nabi pun minum air dekat bekas minum Aisyah. Kuntu haidah. Ketika itu aku haid. Maksudnya ketika haid pun Nabi bermesra dengan para isteri dia. Jadi banyaklah contoh-contoh yang kita boleh buat bila kita sebut tentang sunnah-sunnah Nabi ni. Di antaranya bila kita sebut tentang keadilan ni. Adil ni Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Apabila kita sebut tentang adil di dalam kita, dalam keluarga kita dengan anak-anak, adil ni bukan sama banyak, bukan sama rata. Adil ni kalau dalam istilah usuliyin, kita meletakkan sesuatu pada tempat dia. Contoh, nak bagi faham, dia letak sesuatu pada tempat, letak sesuatu pada tempat apa dia? Kasut kalau harga 4,000 pun orang tak letak atas kepala. Kepiah walaupun harga RM5 orang tak letak kat kaki. Jadi kalau kita ambil kasut yang harga 4,000 letak atas kepala, kita tak adil.
Kalau lah kita ambil kepiah yang harga RM5 letak kat kaki, kita tak adil. Jadi adil nak kena letak sesuatu pada tempat dia. Macam itulah keadilan kita dengan isteri. Kalau orang yang ada isteri-isteri banyak, lagu itulah adil dia. Yang hidup bersama 10 tahun dengan yang baru menikah setahun, tak akan sama. Harta sepecariannya tak sama, pemberian yang telah ada pun tak sama, pembahagian pun tak sama. Macam itulah juga anak-anak. Sebab kadang-kadang ni bila kita sebut keluarga, kita banyak merujuk kepada isteri. Nabi SAW di antara yang Nabi SAW dengan anak-anak ni, Nabi selesaikan masalah anak-anak dia. Ibu bapa kadang-kadang bila anak dah besar, dia macam tak ambil tahu dah. Fatimah dengan Ali ada masalah. Masalah apa? Masalah ni mereka kalut dengan urusan mereka. Ali dengan cara dia, Fatimah dengan cara dia, kalut nak urus anak apa semua ni. Dia mengadu kat Nabi. Dia kata minta tolong Nabi suruh cari kat dia orang gaji, khadim. Suruh Nabi cari orang gaji kat dia. Nabi kata, ala adullukum ala khaira min khadim. Mau dah aku habang kat hampa satu benda yang lebih baik daripada khadim. Iza awaituma ila firashikuma. Apabila kamu nak sebelum kamu nak tidur tu, kamu pergi kat katil kamu nak tidur, fakabbira salasa wa salasin. Maka kamu bertakbirlah salasa wa salasin. Wasabbiha salasa wa salasin. Wahmada salasa wa salasin. Katalah subhanallah 33 kali. Kata Allahu Akbar 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, subhanallah 33 kali. Wa hadza khairun minal khadim. Ini adalah lebih baik daripada khadim, daripada orang daripada orang gaji. Jadi Nabi cuba selesaikan masalah dia. Jadi macam itulah anak ibu bapa dengan anak-anak ni kita kena ambil tahu. Kita kena pantau. Dia tak boleh kadang-kadang bila kita tengok dengan masyarakat kita, apabila kadang-kadang ada orang ada anak dara, orang tu main bawa, orang ni main bawa, ayah dia macam tak ada ghairah, tak ada rasa cemburu, ni anak dara aku orang duk bawa ni. Bukan kata kat orang sini tak tahulah orang mana kan. Tapi nak abang kata benda-benda macam tu Nabi sangat ambil berat. Dan bila ada berlaku apa-apa, Nabi cepat-cepat Nabi selesai. Jadi di antara sunnah Nabi yang kita boleh nampak macam itulah, segala apa kebaikan yang kita boleh sumbang kepada keluarga kita, kita kena bagi. Dari sudut keadilan, dari sudut kita menggembirakan, talatuf. Di antaranya hadis Aisyah ni waktu dia kecil-kecil, waktu Nabi kahwin dengan dia, tak kecil sangatlah, tapi dia muda lagi lah pada isteri-isteri lain. Dan dia hanya satu-satunya anak dara yang Nabi kahwin. Lepas tu dia ni suka tengok orang Habsyah duk main pedang. Jadi Nabi selimut dia, Nabi angkat sikit bagi dia tengok. Walaupun Nabi tak suka tengok pun. Tapi Nabi layan. Yang orang kata apa, yang dah berumur sama dengan Nabi layan cara tu. Yang muda Nabi layan cara muda. Macam itulah kita kehidupan suami isteri. Begitu jugalah dengan anak-anak. Bila kita tengok Nabi SAW, bila kita sebut tentang sunnah Nabi ni banyak. Kalau nak sebut satu-satu. Nabi, kita dengan anak perempuan kita macam mana? Sebab anak perempuan ni satu ujian yang besar kepada ibu dan bapa. Nabi SAW, kalau dia masuk dalam rumah Aisyah akan cium tangan anak dia. Dia akan cium anak dia. Macam tu juga Aisyah kalau masuk dalam rumah ayah dia, dia akan cium pipi Nabi. Walaupun dah besar. Tapi agak kita cium tak? Anak-anak kita. Anak yang dah umur 18, 19. Ada agak dulu kecil-kecil kita sayang. Agak-agak lah ni kita masih duk sayang lah. Bukan sayang hati tu. Sayang tu, cium pipi dia. Yang jadi parah lagi apabila anak sayang ayah, mak cemburu. Saya sebut ni realiti tuan-tuan. Orang main mengadu, bukan kata buat-buat cerita. Betul. Mak sampai bergaduh dengan ayah 2-3 hari tak bercakap. Sebab anak perempuan balik kampung lama-lama sekali, peluk ayah, cium pipi kiri kanan. Pun ada. Sebab itulah
hubungan kita, orang kata apa ni, suami isteri, hubungan kita anak-anak tu perlu kita semak semula kadang-kadang kan. Macam mana Nabi uruskan benda tu. InsyaAllah lah lagi pusingan kedua kita sambung lagi. Sekian. Alhamdulillah, terima kasih kepada Fadil Ustaz Syed Abu Bakar Jamulai di atas kupasan dan juga penceritaan yang menarik di sebalik kisah hadis Nabi SAW. Banyak benda yang kita boleh ambil intipati yang baik di dalam beberapa sunnah-sunnah Nabi SAW. Dan yang paling pentingnya sekali ialah peranan ibu, bapa dan anak-anak dalam nak membina keluarga yang sakinah. Baik, kita teruskan kepada panel kita yang ketiga, iaitu Al-Fadil Ustaz Abdul Basir. Jadi Ustaz, sebagai nak membentuk sebagai satu ahli keluarga yang sakinah, sudah tentu masing-masing ada peranannya yang masing-masing. Anak dengan ada skopnya, ibu ada dia punya skopnya, dan ayah juga. Jadi Ustaz boleh kongsikan dengan kami pada hari malam ini, apakah tuntutan hak dan tanggungjawab setiap ahli keluarga bagi nak membina keluarga yang sakinah? Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min 'amalihim min syai' kullu imri'in bima kasaba rahin. Dan orang-orang yang beriman, orang-orang yang beriman yang diikuti oleh zuriat keturunan mereka dengan beriman, kami himpunkan, kami kumpulkan mereka dengan zuriat mereka di dalam syurga, dan kami tidak sia-siakan sesuatu pun daripada apa yang mereka usahakan. Kullu imri'in bima kasaba rahin, setiap manusia terikat dengan apa yang dia usahakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Terima kasih Tuan Moderator Ustaz Faidhi, sahabat-sahabat panel yang memang hebat-hebat. Saya rasa gerun, kecut bila berada di samping-samping sahabat panel, Al-Fadhil Ustaz Nazim dan juga Ustaz Syed Abu Bakar, para barisan jawatan kuasa masjid, tuan-tuan guru, para asatidzah, muslimin muslimat, ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Minta maaflah saya ni daripada luar Perlis, memang tak dapat cakap lorak Perlis lagi lah. Saya daripada Kelantan, tapi saya tinggal di Kampung Abi, insya-Allah lah slow-slow untuk belajar bahasa lorak Perlis. Jadi kembali kepada hak dan tanggungjawab yang perlu dimainkan oleh setiap ahli keluarga supaya kita dapat keluarga sakinah. Yang matlamat utama kita ialah kita nak masuk syurga sekeluarga. Sebagaimana yang saya bacakan tadi di dalam surah At-Tur ayat 21, orang-orang yang beriman ni akan dapat jumpa, akan dapat bersama, reunion, dapat bersama dengan ahli keluarga di dalam syurga. Itulah matlamat kita semua. Bukan kita nak gathering di dunia sahaja bila cuti sekolah dan sebagainya, tetapi kita nak matlamat yang akhir ialah kita dapat bersama-sama dengan isteri, dengan suami, dengan anak-anak, cucu, cicit dan sebagainya di dalam syurga. Itu matlamat yang kita semua dambakan. Jadi asasnya tanggungjawab yang perlu dimainkan yang menyebabkan keluarga tu bahagia ataupun sebaliknya, bahagia sampai ke akhir hayat ataupun berkecai di tengah jalan. Yang pertama ialah dari sudut suami, ayah mesti dari sudut nafkah lah, sebagaimana di dalam surah An-Nisa ayat 4, wa atun nisaa sadaqatihinna nihlah, bermula daripada bagi mas kahwin lagi. Hendaklah kamu berikan kepada isteri-isteri kamu pemberian ataupun mas kahwin sebagai pemberian yang wajib. Jadi daripada mula lagi menikah, kita dah lama dah menikah, untuk anak dan cucu kita
dari sudut mas kahwin mesti bagi dan tidak boleh ambil balik. Sebab ada juga di kalangan, mungkin tidak berlaku di kampung ni, dah bagi mas kahwin tapi minta balik ataupun minta berhutang. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dari sudut nafkah. Nafkah ni kalau kita di jabat agama, inilah yang menjadi masalah utama yang dapat aduan hampir setiap hari. Bila mengabaikan nafkah. Nafkah ni terletak di atas kepala suami ataupun ayah. Nafkah dari sudut makan minum. Makan minum mungkin dari sudut beli barang dapur. Dari sudut duit nafkah tu, duit poket. Bukan duit nafkah tapi duit poket. Duit poket tu kalau ada lebih boleh bagi. Tapi yang utamanya, kena sediakan makan dan minum untuk ahli keluarga. Yang jadi masalah ni bila terbalik, bila isteri yang tanggung suami. Itu yang jadi menyebabkan punca kepada perceraian. Kemudian yang ketiga, bila di dalam keluarga, bila dah tunaikan tanggungjawab dari sudut nafkah, makan minum, pakaian dan tempat tinggal, pemimpin ataupun suami dan ayah ni perlu didik isteri daripada awal kahwin lagi dan anak-anak dengan ilmu agama. Hubungan dengan Al-Quran. Al-Quran perlu ada setiap hari kalau boleh. Kita sendiri mengaji, kemudian kita didik isteri kita ataupun isteri kita lebih pandai daripada kita, kita mengaji dengan isteri kita. Kemudian dengan anak-anak, halaqah Al-Quran, walaupun sesibuk mana sekalipun, mesti ada bersama dengan keluarga. Kita baca sama-sama ataupun ayah yang jadi tok guru ada hubungan dengan Al-Quran setiap hari. Kemudian didikan agama. Didikan agama sebagaimana kita dengar khutbah minggu lepas, didikan agama ni memang bermula daripada rumah. Dan didikan agama ni bukan sekadar kita ajar ilmu-ilmu agama, tetapi dari sudut praktikal. Seorang ayah dan juga seorang ibu, seorang isteri sama-sama memainkan peranan didik. Ada yang tak kira lah daripada kalangan ustaz ataupun tidak ustaz, perlu didik isteri dengan ilmu agama. Kalau kita tak mampu, macam malam ni lah, kita sama-sama bawa isteri mai dengar kuliah agama, forum dan sebagainya, di mana-mana sahaja, sama-sama belajar agama, belajar dan juga beragama. Kehidupan mesti bersendikan agama. Ada agama lah, bukan ilmu banyak, ilmu agama tinggi, tetapi penghayatan agama tu kurang. Ada di dalam keluarga, dia nak anak-anak baik, bagus, hantar ke sekolah agama, tetapi sampai ke tua 20 tahun nikah dengan isteri, anak-anak alhamdulillah daripada sekolah rendah, sekolah menengah, masuk kolej agama lah, kolej Islam, tetapi ayah masih kekal lagi nak anak-anak baik, tapi dia tak nak jadi baik. Dia tak semayang. Anak-anak bangun pukul 5.30 bersama dengan isteri 5.30 pagi, tetapi ayah membuta, ayah tak bangun. Jadi pincang lah, tidak akan mencapai keluarga sakinah. Saya rasa setakat itulah untuk pusingan yang pertama. Jadi matlamat kita sama-sama kita didik keluarga kita supaya kita dapat masuk syurga sekeluarga. Wallahu a'lam. Terima kasih Fadil Ustaz Abu Basir di atas pengusian tentang tanggungjawab ataupun peranan yang sepatutnya dimainkan oleh ibu, oleh bapa dan juga anak-anak bagi membina keluarga yang sakinah. Bertepatan dengan tajuk kita pada malam ini ialah keluarga sakinah dari dunia membawa kepada syurga. Jadi Ustaz, kita nak meneruskan lagi forum Halal Islam kita pada malam ini dalam pusingan yang kedua dan pusingan yang terakhir. Kita nak tanya soalan dan minta tolonglah kita Ustaz tolong simpulkan ketiga-tiga panel nanti ni, tolong simpulkan setelah menjawab soalan. Baik, dalam pusingan yang kedua, pusingan yang terakhir sebagai kalam terakhirlah di dalam forum perdana ini Ustaz, semua kita tahu bahawa kita semua sebagai seorang lelaki suami ada kerjaya. Bahkan pada hari ini juga perempuan juga ada yang lebih hebat dari segi kerja daripada lelaki. Tapi Ustaz, dalam nak membina keluarga yang sakinah,
Dan Ustaz juga mungkin sebagai seorang yang bekerjaya, sibuk sana sini, antara orang yang pertama sampai di dalam bencana alam dan sebagainya. Bagaimana seorang suami ataupun kita sebagai isteri dan juga suami perlu menyusun keutamaan antara kerjaya dan juga keluarga. Kadang-kadang kerjanya okey tapi bila balik rumah keluarga tak turun dan sebagainya. Jadi Ustaz, bagaimana kita nak menentukan ataupun nak mengutamakan kerjaya dan juga rumah tangga? Silakan Ustaz. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala thumma amma ba'd. Kerjaya, nak imbang kerjaya dan juga rumah tangga ni, soalan tu macam kata dekat saya ya. Susah tuan-tuan dan puan sekalian nak meimbangi kerja dan juga rumah tangga ni. Satu benda yang boleh sebutlah tapi agak susah untuk dilaksanakan. Mungkin orang hebat macam Ustaz Said ni boleh lah kan, tapi nampaknya agak susah tuan-tuan dan puan sekalian. Kalau tak kena gaya, dia mungkin lebih kepada keluarga, kerja pula diabaikan. Kalau tak kena gaya, kerja terlalu diberikan perhatian, akhirnya rumah tangga pula diabaikan. Tapi walaupun begitu tuan-tuan dan puan sekalian, sebagai kesimpulan lah, saya pun di depan saya ni mungkin lebih ramai mereka yang berpengalaman, lebih hebat mungkin dalam pekerjaannya, begitu begini. Tapi mungkin sedikit kita sama-sama lah memperingati satu pesan daripada seorang sahabat yang sangat sayang kepada sahabat dia, iaitu kisah di mana Salman Al-Farisi, dia suatu ketika dia tengok sahabat dia Abi Darda, seorang yang soleh. Abi Darda ni seorang sahabat yang dikenal dia sebagai seorang sahabat yang soleh, ahlul ibadah, seorang yang kuat ibadah. Disebutkan riwayat, punyalah kuatnya ibadah Abu Darda ni tuan-tuan dan puan sekalian. Bahkan keutamaan dia dalam hidup dia ni adalah melakukan amal-amal salih, melakukan dengan solat sunat dia, melakukan dengan perkara-perkara kebajikan, membantu orang. Ini keutamaan yang diberikan oleh Abu Darda radhiyallahu taala anhu, seorang sahabat Nabi. Bila Salman Al-Farisi dia nampak Abu Darda telah memberikan keutamaan kepada amal soleh dia itu, sehingga dia sikit taklah teruk macam kita ni, sehingga disebutkan dalam riwayat dia agak melebihkan amal dia itu sehingga dia meninggalkan hak kepada isterinya itu. Maka Salman Al-Farisi dia telah sebut, dan perkataannya itu aqarrahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Perkataan yang disebutkan oleh Salman Al-Farisi kepada Abu Darda ini, aqarrahu an-nabiy, diikrarkan ataupun diakukan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka hebat perkataan Salman Al-Farisi kepada Abu Darda yang dinasihatkan kepada Abu Darda kerana dia melebihkan amal dia, melebihi daripada, sehingga dia mengabaikan isteri dia. Dia kata, inna li rabbika 'alaika haqqan, sesungguhnya kepada Tuhan kamu ni ada haknya, ke atas kamu ni, kepada Tuhan kamu, bagi diri kamu ada hak dia. Maksudnya kita ni ada hak kepada Tuhan, kepada Allah. Yang kedua dia kata, wa li nafsika 'alaika haqqan, dan kepada diri kamu juga, ke atas kamu ni ada tanggungjawab untuk tunaikan hak dia. Maknanya diri kita ni juga ada hak. Diri kita ni juga ada hak, hak untuk berehat, hak untuk mengecapi kehidupan yang tenang sama dengan orang lain. Duk kalut sedia, kita kena ada sedikit tenang. Kita sibuk, kita kadang-kadang salah faham, salah konsep. Macam saya tadi lah, Mas Ayub rela duk panggil, mai masuk, Ustaz dia panggil, Ustaz Syafiq pesan dah, Ustaz kena masuk dalam. Kita tak tengok dah kalut, Mas Ayub pergi duk parking di belakang sana, kalut lari masuk dalam. Nabi SAW kata, kalau dah lewat ni tak apalah, jalanlah slow-slow, alaika bis sakinah, hendaklah kamu jalan nak sembahyang ni dengan penuh tenang. Kita kelang kabut, gedebuh jalan, tak apa nak tepat konsepnya. Yang ketiga, kata Salman Al-Farisi kepada Abu Darda, dia kata, wali ahlika 'alaika haqqan, dan kepada keluarga kamu juga ada hak, ada bahagian tanggungjawab yang perlu kamu tunaikan. Dan sehingga Abu Darda kata, fa'ti kulladhi haqqahu, maka berikanlah, tunaikanlah, datangkanlah kepada setiap yang berhak itu akan haknya. Fa'aqarrahu an-nabi, maka Nabi mengakui perkataan, sehingga Nabi kata afqah. Salman Al-Farisi sebagai afqah, sebagai orang yang faqih, orang yang faham, mengerti, seperti mana Ustaz Abdul Basir tadi sebut, dia tahu dan dia praktik kepada agama, sehingga dia kata afqah, lebih bijak, lebih mengetahui, lebih faqih tentang soal agama ni. Dia faham, itu dia
dalam kehidupan. Tuan-tuan dan puan sekalian, jadi kalaulah sedemikian disebutkan dalam soal ibadah pun kena ada balance, kena ada apa orang panggil keseimbangan, apatah lagi dalam soal kerja, tugas dan tanggungjawab. Kalau tanya macam mana nak buat, saya ni baca apa orang tulis, saya tekan tahu sangat ni. Dia kata pertama kena bijak letak keutamaan. Betul, kita kena bijak letakkan keutamaan, timbang telik mana yang utama dalam hidup kita ni, ya. Kadang-kadang kita tak tahu yang mana satu utama dalam hidup kita. Yang kedua, bila kita nak timbang dan nak telek yang mana utama ni, kita kena pelihara maqasid syariah. Kena utama syariat nak apa daripada apa yang kita buat ni. Syariat nak apa? Apa yang syariat nak? Yang ni kena rujuk kepada ahlul zikir, kepada para ilmuwan. Mereka tahu apa yang syariat nak daripada apa yang kita lakukan. Nombor 3, bila kita dah semak pula maqasid syariah tadi, kita kena buat pilihan yang tepat pada masa yang tepat. Dan yang keempat, kena bincanglah pula dengan pasangan. Kena ada yang disebutkan dengan satu norm dalam kita bekerja ini sebagai work life balance policy. Moga apa tu? Polisi keseimbangan dalam kerja. Kena ada balance, keseimbangan, polisi keseimbangan dalam kerja kita ni. Bila kita kerja, kita kena ada sedikit keseimbangan dalam kehidupan kita. Itulah sebuah sedikit kalau orang tanya macam mana nak seimbang ni. Dan di kesempatan di akhir daripada round kita ni, saya sekali lagi nak ucap terima kasih banyak dan tahniahlah kepada pihak Jabatan Kuasa Karya yang telah pun melaksanakan program. InsyaAllah ada kesempatan kita bertemulah lagi dalam pertemuan kita akan datang. Dan yang paling penting tuan-tuan puaskan, pakat mai lah, mai ke masjid ni. Masjid ni insyaAllah tuan-tuan mai balance. Tuan-tuan mai ke masjid ni balance. Sebab dia 5 waktu tu. Dia tak tambah 10, dia tak jadi 12, dia sama. Tuan-tuan mai waktu mana sembahyang subuh 2 rakaat, subuh waktu lain pun 2 rakaat sama. Dia takkan jadi 3, tuan-tuan dan puan sekalian. Kecuali kalau Tok Imam terlupa lah. Tu biasalah kan. Dia naik, dia terlupa pun tak apalah, jadi maghrib buat macam mana. Tapi maksudnya tuan-tuan datanglah lagi ke masjid, insya-Allah. Harapan kita dengan kedatangan tuan-tuan dan puan sekalian, kita dapatlah ada keseimbangan dan kembali rujuk kepada tajuk kita ni. Kita nak keluarga kita ni tenang, sakinah daripada dunia insya-Allah sampailah ke hari akhirat insya-Allah. Kita tak nak tergolong dalam golongan yang akhirnya kita tidak bertemu dengan sahabat, dengan isteri kita, dengan pasangan hidup kita, dengan suami, dengan anak dan sebagainya insya-Allah. Aku qul hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hadi ila sawa'is sabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih diucapkan kepada Fadil Ustaz Muhammad Nazim di atas kupasan yang begitu lanjut. Tuan-tuan, jadi kita nak teruskan kepada panel kita yang kedua, itu Ustaz Syed Abu Bakar. Ustaz Syed, sebagai pusingan yang kedua dan juga pusingan akhir ini, kita juga nak tanya, mungkin Ustaz Syed boleh ceritakan kepada kami tentang bagaimana Nabi SAW menguruskan konflik dalam rumah tangga, dan Ustaz Syed tolong simpulkan sebagai simpulan akhir di dalam forum kita ini. Silakan. Bismillah walhamdulillah. Muslimin muslimat dan rahmati Allah. Bila kita berkeluarga ni tak lain tak bukan, dia ada waktu siang dan dia ada waktu mendung. Betul tak? Dia ada waktu malam. Dia mestilah. Tapi selalu kita duk dengar orang duk kata lagikan lidah pun tergigit. Macam mana? Sedangkan lidah lagi tergigit. Saya Arab boleh lah sikit-sikit, Melayu tak apa nak pandai. Sedangkan lidah lagi tergigit. Tetapi tuan-tuan jangan ada ubat hujah ni berkelahi suami isteri. Tahu sebab apa? Setahun berapa kali gigit lidah? Setahun paling kuat 2 kali, tapi berkelahi dengan isteri tiap-tiap hari. Hak tu tak betul lah. Jadi kalau nak berkelahi dengan isteri, berkelahi macam tergigit lidah tak apa. Jarang-jarang sekali. Contohlah. Okey, bila kita sebut tentang konflik ni, dia ada 3 benda. Bila kita tengok balik dalam sirah Nabi SAW, macam mana Nabi uruskan konflik. Di antaranya Nabi pernah Aisyah pernah dituduh zina. Lepas tu Al-Quran bersihkan dia dalam surah Nur. Tu ada pertelingkahan di antara para isteri Nabi, di antaranya Hafsah dengan Safiyah. Macam mana Nabi selesai tu, saya simpulkan dia ada 3 cara. Yang pertama ada musara'ah fi khilafat. Kena cepat-cepat kita selesai. Bila ada konflik, bila ada pergaduhan, bila ada masalah, kena cepat-cepat selesai. Tak boleh duk biar jadi mula-mula dia stage 1 kan, dia macam kanser lah, atau dia jadi
Nombor 2, 3 sampai 4, last sekali pergi jahit. Pergi jahit, cerai. Jadi tak mau bagi dia pergi nombor 4 tu, nombor 1 tu selesai tak siap. Nabi dia selesai cepat-cepat. Yang kedua, mutaba'ah akhbaruhun. Maksudnya kita kena ambil tahu dan ihtimam, kena ambil tahu dan ambil berat tentang keadaan keluarga kita, tentang anak kita, isteri kita. Yang kedua, yang ketiga, tadakhul li islah bainahuma. Kalaulah berkelahi di antara anak berkelahi dengan anak, isteri berkelahi dengan isteri, kita ni kena masuk campur. Di antara je ada hadis Safiyah. Safiyah ni dia mengadu kat Nabi SAW, minta maaf tu cepat sikit sebab kesian. Tengok muka bekat redup, dia nampak nasi tomato, kan? Jadi kita percepat sikit. Safiyah ni dia asalnya Yahudi. Safiyah bintu Huyai. Dia menikah dengan Nabi SAW. Hafsah, Safiyah ni cantik. Orang Yahudi ni cantik, tuan-tuan. Tapi kalau boleh tuan-tuan pergi kira bagi dia masuk Islam, kau kemah. Sebab nak cari stone seorang pun payah. Yang kita kata bangsa lain ni banyak, Yahudi ni payah nak masuk Islam. Safiyah binti Huyai isteri Nabi SAW, dia segak, cantik. Hafsah dia macam jealous sikit. Disebut dalam Sahih Ibn Hibban, disahihkan oleh Syekh Syuaib Ar-Naud. Dia jealous sikit. Dia kata dekat apa dia Safiyah tu, dia kata bintu Yahudi. Kata Safiyah ni dia ni anak-anak orang Yahudi. Dia teriak. Nabi masuk bilik dia duduk teriak. Nabi tanya dia pasal apa teriak, dia pun cerita. Kata Hafsah kata kat dia macam ni. Tahu Nabi kata apa? Innaki la ibnatul Nabi. Dia kata, hang tu sebenarnya, kita cakap boleh lah no. Safiyah tu sebenarnya dia tu anak Nabi. Anak keturunan Nabi. Orang Yahudi ni dia keturunan Nabi Musa alaihissalam. Wa ammuki Nabi. Pak menakan dia pun Nabi. Siapa dia? Harun. Wa innaki la tahta Nabi. Dan kau juga isteri Nabi. Apa lagi mau? Anak keturunan Nabi, pak menakan Nabi, isteri Nabi pula. Kira nak kira tu kira macam kemah lagi daripada Hafsah. Nabi nak ambil hati. Ni yang panggil mawaddah ni. Mawaddah ni macam mana dia nak tune hati tu. Dan benda ni juga kita boleh nampak Nabi ni dia boleh baca, bukan wahyu lah, wahyu contoh lain, dia boleh baca emosi orang, dia boleh baca syair perasaan orang. Bila kita boleh baca perasaan isteri kita, selamat. Kalau yang masalahnya bila kita tak faham, kawan tu tengah duk bebal, kita pun duk bebal juga, meletup. Jadi bila orang bebal, kita jangan duk bebal. Macam tu lah. Jadi lepas tu Nabi tegur Hafsah. Nabi kata ittaqillah ya Hafsah. Nabi kata bertakwalah kepada Allah. Nabi tegur Hafsah. Hafsah pun kata sebab dia cemburu. Macam jadi Nabi selesai terus. Benda tu tak berpanjangan. Macam itulah isteri-isteri ni dia kena selesai. Macam itulah juga dengan anak-anak. Pemberian tuan-tuan dan puan-puan yang ni paling bahaya. Kadang-kadang mak, saya nampak sebab saya bidang saya nak kata sebut sikit lah, bukan bidang macam mana. Kadang-kadang mak ayah ni dia mai di kedai mah lah, kedai mah mana kat Kuala Lumpur mana tahu. Dia mai kat kedai mah, dia mai beli mah tu, dia beli kat anak dia hak kecil, hak kau tak beli, yang kau muka masam. Tu contoh pemberian. Benda tu nampak remeh tuan-tuan, tapi benda tu dia akan jadi dendam konsumat yang dia tak akan apa hati dekat adik dia sampai bila-bila. Awat aku tak dapat, aku keluar dengan rahim yang sama. Dia mai tau, dia mai. Walaupun setelah dia berkahwin, walaupun laki dia kaya. Laki aku ni hak mak aku, pasal apa aku tak dapat? Kalau tak mau bagi, tuan-tuan tunggulah, tuan-tuan pergi dulu, nanti depa bedok. Kalau nak bagi, tuan-tuan kena bagi semua. Tak perlu ya ikut mislul hazin unsayain faraid apa semua tu. Bagilah agak-agak lah kan. Kalau hak ni bagi katalah 2,000, hak ni nak bagi 2,000 sotih pun tak apalah. Tapi jangan bagi duit dia nampak sotih. Kalau bagi hantar tangan dia tak pergi timbang berat tu. Bagi contoh, pemberian sangat bahaya. Macam tu. Last sekali saya nak simpulkan. Saya nak simpulkan, kita ni apabila kita nak hidup dalam keluarga yang bahagia, saya bukan pandai sangat kan, menikah pun barulah ada, taklah baru sangat, 11 tahun 12 tahun kot lebih kurang. Kalau kita nak bahagia ni, kita kena laksanakan tanggungjawab kita. Tu kunci dia. Kalau subuh isteri gerak, lepas tu mai duk bertengkak dengan dia pasal tu, saat kita dia kata apa? Kita tegur ni,
tak bolehlah pakai lagu tu, nampak tak elok, pakailah kemas sikit apa semua, nampak tu singkat lah apa semua. Kita tegur isteri kita, contohlah bukan saya kan, isteri saya pakai elok insyaAllah. orang lain okey, kita tegur depan anak-anak ni tengok Pok Hang nak tegur, dia pembawa balang kemarin ya, dia kata lagu tu sebab apa? Kita ada sejarah hidup kita, betul tak tuan-tuan? Mungkin ada orang yang pernah terlibat dengan judi, ada orang pernah terlibat dengan nombor ekor, ada orang pernah terlibat dengan macam-macam kehidupan. Dan orang yang paling kenal kita siapa dia? Tuan-tuan boleh berlakon tuan-tuan. Dengan isteri tuan-tuan tak boleh berlakon. Nak tahan 5 tahun je. Dia tahu tuan-tuan maghrib subuh bila. Dia tahu cacat celah tuan-tuan. Sebab tu kita kena jadi suami yang isteri berbangga dengan kita. Kalau kita pergi kenduri, orang tanya, mana suami? Mana? Tak pada duduk nampak dah. Segan nak abang kata tu suami dia. Bahaya. Kita kena jadi suami. Mana suami? Tu. Saya tu. Macam tu jugalah terbaliknya. Kita pergi nak isteri pun berlemoy. Duduk di rumah pun baru bawang. Pergi kenuri pun baru bawang. Bila tanya suami, mana cik Poh mana? Mana tu? Tak nampak. Pada duduk tang tu. Tak mau nak abang. Kita, jadi bila kita jalankan tanggungjawab kita, kan? Cik Poh ni isteri Ustaz Nazim ni. Sebab saya tak kahwin dengan Syarifah. Dia walaupun dia bukan Jamalulai, tapi dia bersama dengan Jamalulai setiap malam. Isteri dia Jamalulai. Okey. Okey, sambung sikitlah. Apa ni tamannya tu. Okey. Bila kita laksanakan tanggungjawab kita, isteri ni dia hormat dekat suami. Sebab apa? Suami jalankan tanggungjawab dia dengan baik. Dan suami juga hormat dekat isteri. Isteri jalankan tanggungjawab dia dengan baik. Kadang-kadang kita nak isteri kita buat ni. Tapi kita tak jalankan tanggungjawab kita dengan baik. Kita tak jadi suami yang baik. Kita tak jadi suami yang membimbing anak-anak. Kita bangkit hari tak kerja. Hari kerja boleh bangkit awal. Hari tak kerja bangun 10.30. Kan? Isteri gerak, isteri bangkit kemas apa semua dah. Ada suami pergi kerja, balik nak makan tengah hari, isteri duduk tidur lagi. Pun ada. Saya tak kata kat sebelah, dua-dua kena. Jadi macam itulah tuan-tuan. Selagi tu kita menjalankan tanggungjawab kita dengan sempurna, insya-Allah keluarga tu akan bahagia. Aku qauli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Fadil Ustaz Syed Abu Bakar di atas kupasan yang begitu menarik, dan mudah-mudahan kita dapatlah intipati yang baik untuk kita jadikan sebagai pedoman dalam kehidupan kita insya-Allah. Jadi kita nak tuju kepada panel kita yang ketiga, yang terakhir, kepada Fadil Ustaz Abdul Basir. Jadi Ustaz sebagai panel terakhir ni dan berada juga di bahagian pentadbiran undang-undang syariah negeri Perlis, mungkin Ustaz boleh kongsikan dengan kami yang ada pada malam ini, kongsikan tentang sebenarnya apa sebenarnya punca-punca berlakunya penceraian, untuk kita jadikan sebagai iktibar nak mengelakkan punca-punca itu, dan juga mungkin Ustaz boleh simpulkan bertepatan dengan tajuk kita keluarga sakinah daripada dunia mahu ke syurga. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin sikit saja saya kongsi yang paling banyak punca perceraian yang isteri-isteri ataupun suami pi pejabat agama mengadu nak pisahkan, sama ada bercerai ataupun fasakh. Yang pertama yang tadilah, sebab mengabaikan tanggungjawab. Bila suami biasanya tak kerja, kemudian terlibat dengan dadah, mungkin peringkat mula-mula minum ketum. Dulu saya ingat ketum je, tapi orang sini panggil minum biak. Minum biak sampai ketua. Orang minum biak ni boleh cam lah. Dia muka tu ada tumpuk hitam yang tidak sekata. Kalau sekata tu sebab kerja bendang. Kalau tak sekata tu mungkin sebab minum biak. Lepas minum biak, makan dadah, kemudian kerja tak kerja, minta duit dengan isteri. Jadi terbalik, isteri pula kena sara. Lepas tu akan menyebabkan perceraian. Yang pertama. Yang kedua, saya mai Perlis ni ada tagline, Perlis permai lagi mempesona. Tetapi di pejabat agama sebaliknya. Saya ingatkan Perlis ni memang permai lah. Tapi masalahnya suami-suami ni
yang banyak aduan juga suami cengeng. Suaminya sepatutnya tidak cengeng lah sebab tenang, permai lagi mempesona. Tetapi ramai suami yang ramailah banyak kes yang suami cengeng. Yang suami tidak membantu menguruskan rumah, kemudian dia tahu buka pintu je. Buka pintu sebab nak pergi kerja lah. Yang lain semua tak tolong. Kemudian kalau ada masalah sikit mengamuk merosok harta benda kat rumah lah. Itu yang teruk lah. Kemudian mungkin yang ketiga disebabkan isteri jugalah. Yang tadi suami, ni isteri tidak taat ataupun tidak respect, tidak hormat kepada suami. Itu juga menyebabkan punca perceraian. Yang lain-lain tu banyak lagi lah. Hubungan orang ketiga, ada sebab keuangan, sebab mak mertua. Sepatutnya mak mertua ni jadi penasihat tetapi jadi punah sihat, jadi kontrol anak. Jadi semua benda nak pergi ke kedai, nak pergi jalan-jalan bawa anak bini pun pergi Kuala contohnya, kena tanya mak. Itu pun jadi masalah, jadi punah sihat. Jadi sebagai kesimpulan akhirnya, sama macam Ustaz Said pesan tadi, setiap suami dan isteri jalankan tanggungjawab, insya-Allah keluarga akan bahagia. Kemudian kita didik keluarga kita dengan ilmu agama lah. Itu saja, mudah-mudahan sekali lagi kita semua masuk syurga sekeluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah sempurna forum perdana kita pada malam ini sempena dengan sambutan Hari Keluarga Masjid Al-Mursyid Kuring Pauh bagi tahun 2020. Alhamdulillah, syukur, terima kasih banyak kepada ketiga-tiga panelis kita, dan di kesempatan juga saya mengucapkan jutaan tahniah dan terima kasih kepada para pihak jawatankuasa masjid yang telah berjaya menganjurkannya, dan insya-Allah juga tahniah kepada tuan-tuan dan puan yang terus menyokong dan mendukung program-program masjid, dan ini mungkin menjadi motivasi kepada kami terutama di masjid-masjid yang lain nak bawa main program ni masuk ke dalam masjid. InsyaAllah mudah-mudahan kita semua diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih banyak. Sebarang kesilapan, keteranjuran kata, terlebih cakap dan sebenarnya, saya mohon ampun dan maaf sepanjang saya mengenalikan forum perdana Hal Ehwal Islam ini. Sekian, janganlah kita berjumpa lagi insya-Allah. Mudah-mudahan Allah berkati kita. Aku qali hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.